Daripada Fatin Atikah, Ustaz, saya ada selamatkan kucing yang digigit anjing. Saya pegang dan angkat kucing tu, perlu ke saya samak tangan saya? Kalau kita yakin bahawa adanya air liur dia, adanya darah anjing, bila berlakunya pergelutan, darah mesti keluar dan sebagainya, kena sabar. Ya. Bagaimana pula dengan tanda orang yang taubatnya telah diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, alhamdulillah, innallaha ghafurur rahim. Allah Taala ni Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi orang yang diterima taubatnya, dia tak sukalah dan dia tak akan membuka aib dia sendiri. Orang yang taubat, aib dia tak akan buka sendiri. Kita tak ceritalah taubat tu diterima ataupun tidak, tu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang betul-betul bertaubat, yang dikatakan tubu ilallahi taubatan nasuha, yang diterima oleh Allah ialah taubat nasuha, dia tak akan buka aib dia. Maksudnya dia tak akan buka kenangan lama dia, kenangan silam dia, kenangan waktu dia belum bertaubat dulu, dia tak akan buka. Yang kedua, dia tak akan berbangga dengan apa yang dia telah buat. Yang ketiga, dia tak akan join balik apa yang telah dia tinggalkan. Dia tak join balik, dia tinggal terus. Habis dia tinggal terus, dia tak mau langsung lah, dia taubat, dia takut pada Allah. Yang keempat, dia pergi menuntut ilmu. Dia jadi orang yang penuntut ilmu. Dia belajar dia. Dan yang kelima, kita lihat ada kesungguhan untuk dia beribadat. Ada kesungguhan dia untuk jadi orang yang betul-betul bertaubat. Yang bukannya sekejap dia pakai purdah, sekejap dia buka purdah, sekejap dia pakai jubah, sekejap pakai seluar panjang. Itu belum lagi bertaubat sebenarnya. Wallahu a'lam. Saya gabungkan soalan daripada Fadli Mak Syah dan AJ Astavista ni, Datuk. Berdosakah kita rasa nak bunuh diri, terlintas untuk membunuh diri, lagi-lagi masalah yang sering berlaku sejak pandemik ni. Lepas tu satu lagi, kadang-kadang masalah tu dia merosakkan khusyuk di dalam solat, teringat-ingat dalam solat. Jadi macam mana? Berkenaan dengan masalah yang pertama, dia rasa nak bunuh diri sejak pandemik ni. Yang satu lagi, bila masalah ni banyak, sampaikan benda tu bau-bau dalam solat sampai mengganggu khusyuk. Ya, itu syaitan, tuan-tuan. Amin syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang akan membisikkan benda-benda. Bisikan-bisikan syaitan ni bukan satu jenis, bukan satu hala, bukan dua hala. Macam saya berceramah, dia pun syaitan bisik juga. Untuk perasan diri tu bagus, orang lain tak bagus, itu syaitan tu. Orang lain tak belajar, saya je belajar. Orang lain tak tinggi ilmu, saya tinggi ilmu. Itu bisikan syaitan. Syaitan sedang menipu daya. Kemudian ada orang yang datang lintasan dalam hati. Dalam hati dia tu lintasan. Dia nak mengatakan bahawa Allah tak ada. Dia nak mengatakan bahawa Islam tak bagus. Nabi Muhammad tak wujud, tak betul. Macam-macam. Macam sekarang dah ada dah. Ya, golongan yang murtad. Golongan murtad Malaysia, tuan-tuan, yang mengajak orang untuk murtad, tubuhkan Facebook lah apa semua, mengajak orang untuk murtad. Jadi kita pun tak tahu lagi, ya, kenapa tak diambil tindakan ni. Dah sendiri dah ada dah Facebook mengajak orang murtad, menghina Nabi, menghina Islam, menghina Al-Quran. Tak diambil tindakan. Pelik, tuan-tuan. Yang Facebook kita pula, daripada jumlah berpuluh-puluh ribu tinggal berapa ribu sekarang ni. Yang Facebook kita pula kena hentam, kena ban, kena benam pula. Ya, dulu kalau tuan-tuan ingat, Facebook saya dia ratus ribu yang menonton kita, yang melihat kita, view, jumlah total view saja dekat 1 juta, beratus ribu. Sekarang total view berapa, tuan? 3,000, 2,500. Ramai yang tak dapat noti, ramai yang tak boleh visit dan sebagainya. Yang Facebook macam kita pula kena. Facebook macam mempromosi murtad, tak kena. Jadi bila setengah orang dia tak kuat iman, dia baca, dia tengok orang-orang yang menghantar post dalam Facebook murtad macam itu, lama-lama dia kata betul juga cakap orang ni, betul juga cakap orang ni. Itu yang ada orang yang nak murtad. Dia tengok pula seronoknya hidup orang yang bukan Islam. Ya, boleh minum, boleh makan tu, makan ini, boleh pakai ni, pakai ni. Dia rasa dengan Islam dia terkongkong, maka dia ingin murtad. Kadang-kadang dia mari gangguan kepada kita ialah mengajak membunuh diri. Duit tak ada, nak makan tak boleh, nak buat COD permit tak ada, kena denda pula 1,000. Dah lah tak ada duit, pergi hantar kat orang COD.
kena tahan pula sebab tak ada permit, 1,000 kena bayar. Akhirnya dia kata, aku nak makan apa, gaji aku pun 1,000, denda pun 1,000, aku nak makan apa? Itu terjun sungai, terjun jambatan. Jadi ini gangguan iblis. Sampai pada satu tahap dia akan datang dalam sembahyang, dia bercakap dalam sembahyang, main dalam sembahyang. Ini gangguan-gangguan syaitan iblis. Jadi ada beberapa benda yang kita kena amalkan. Pertama, saya minta pada tuan-tuan, was-was atau gangguan ini ada disebut dalam satu hadis, ya, elakkan daripada membuang air kecil di dalam tempat mandi. Bilik mandi adalah tempat untuk mandi. Nak buang air kecil dekat mangkuk, dekat tandas. Jangan buang atas lantai, buang di mangkuk, dalam mangkuk. Sebab sekarang mangkuk dengan lantai kan dia sama satu bilik kan. Jadi mandi, tempat mandi, buang air, buang najis dalam mangkuk tandas, kemudian flush, ya, flush dia. Baik, yang kedua, jangan layan perasaan ini. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kita daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Maknanya banyakkan berzikir, banyakkan baca Quran, isikan kekosongan hati. Orang yang mempunyai bisikan untuk murtad, bunuh diri dan sebagainya, sebab ruang masa untuk dia lepak tu banyak, ruang masa untuk dia berfikir banyak tu banyak. Jadi penuhkan masa tu dengan pengajian, dampingi ulama-ulama, tempat-tempat pengajian dan sebagainya. Yang ketiga, saya minta tolong hindari daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan hati, ya, daripada makan minum yang tak terjaga, sumber yang tidak halal, yang tidak sahih halalnya, syubhah. Elakkan daripada menjamah makanan ini, memakai benda-benda ini. Benda-benda inilah kadang-kadang dia mempengaruhi hati kita untuk menerima lintasan hati, termasuklah tadi membunuh diri. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya daripada Ika Syafika, macam mana nak istiqamah dengan hidayah yang telah diberikan? Ya, alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, bukan senang orang nak dapat hidayah, tapi lagi senang meninggalkan hidayah. Okay, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah pada orang. Allah yang bagi hidayah pada kita. Kita hanya usaha untuk mengajak orang. Tetapi yang menentukan, yang membuka pintu hati, mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita, dengan sebab kita sendiri membuka pintu hati kita. Dengan kita sendiri yang berusaha untuk membuka pintu. Jadi kita kena buka pintu tu. Kalau kita tak buka pintu, macam mana hidayah nak masuk? Kita kena buka pintu. Nak buka pintu tu macam mana? Terpulanglah pada kita. Okay, nak pergi majlis ilmu ke, selalu menonton ceramah ke, selalu baca kitab ke, selalu baca buku ke, selalu baca Quran, selalu memerhati, selalu berfikir, selalu mendengar, selalu melihat. Orang macam ni insya-Allah dia akan dapat, hatinya akan terbuka untuk menerima hidayah. Soalan dia, setakat mana kita nak mengekalkan hidayah? Kena istiqamah, bersungguh-sungguh, teguh pendirian. Setengah orang dia tak istiqamah, dia peringkat awal saja dia nak pergi masjid, masuk sebulan dah datang dah. Sebab itu saya suka nasihat pada tuan-tuan, yang dikatakan istiqamah tadi ni tuan-tuan, untuk supaya kita boleh istiqamah, biar kita buat perlahan-lahan, tapi jumlahnya adalah berterusan. Jangan kita buat banyak sekali mengejut, lepas tu tak buat dah. Pergi sembahyang, baca Quran, ikut kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tu. Setengah orang dia terlalu sangat buat dengan begitu drastik, sebulan je dia tahan, lepas tu dia penat, dia pancit. Jadi buat perlahan-lahan, sikit-sikit. Sehari 1000 kali zikir, sehari mungkin setengah juzuk baca Quran, kuliah maghrib ikut pengajian, istiqamah dulu. Sembahyang malam pukul 5 pagi, buat perlahan-lahan, mungkin seminggu 4 kali buat. InsyaAllah kita boleh istiqamah dengan amalan kita. Wallahu a'lam. Daripada An-Nazri, saya asyik mimpi tentang jenazah, angkat jenazah. Dah ubah tempat tidur pun asyik mimpi. Ada tak petua macam mana nak buat?
Kadang-kadang bila bangun daripada tidur, perasaan takut tu ganggu emosi. Mandi limau. Petang-petang sebelum maghrib mandi limau. Lumur satu badan, gosok satu badan. Kemudian baca Quran. Ya, sebelum tidur buat sembahyang witir, baca Quran. Bacalah Al-Mulk ke, surah Al-Mulk baru 2 muka setengah. Kan, baca Al-Mulk, Allah pelihara kita insya-Allah. Daripada Ayu, boleh ke Ustaz bagi doa untuk melembutkan hati anak? Surah Asy-Syura ayat 19. Alam Nashrah pun boleh dibaca. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Surah Asy-Syura ayat 19. Baca 19 kali pada air, pada minuman, pada makanan, bagi dia makan. Yang kedua, Alam Nashrah laka sadrak. Ayat ni semua orang hafal. Baca doa ni, mudah-mudahan budak tu lapang hati. Bila nak dibaca, ambil tapak tangan ni, letak di dada dia. Ambil tapak tangan kita, letak di kepala dia. Alam Nashrah laka sadrak, letak di dada dia. Mudah-mudahan hati dia, dada dia menjadi orang yang tenang, dilapangkan untuk menuntut ilmu, terang hati dia insya-Allah.